Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Najia binti Abdul Rahman. Untuk hari ini subjek sejarah tingkatan 1 kita akan pergi kepada tamadun India. Kalau dalam buku teks kamu boleh tengok muka surat 140. 140. Okey, boleh tengok buku teks kamu muka surat 140. Hari ini kita akan pergi kepada bahagian 1 sahaja dahulu. Okey, nanti next kita akan pergi pada bahagian 2. Okey, seterusnya kita akan tengok satu persatu. Okey, tamadun India. Kita tengok pengenalan dahulu. Merupakan tamadun yang paling tua, telah mengalami peningkatan yang sangat mengagumkan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, pentadbiran, kebudayaan, teknologi dan keagamaan. Okey. Untuk tamadun India dia berbeza sedikit. Kalau macam tamadun Rom dengan tamadun Yunani, kamu boleh tengok dia punya sumbangan dia kepada dunia. Kalau tamadun Rom dengan seni bina dia yang sangat cantik. Okey, dan sampai sekarang masih kekal sehingga ke hari ini. Kalau untuk tamadun Yunani, kamu boleh tengok sistem pemerintahan dia. Okey, sehingga ke hari ini pun ada orang menggunakan sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh tamadun Yunani. Untuk tamadun India, kita akan tengok apa sumbangan dia. Okey, lokasi dia kat mana tamadun India ni? Dari lembah Indus ke lembah Ganges. Okey, kat mana lembah Indusnya? Okey, tengok peta ni. Okey, ini adalah sungai Indus. Okey ni, yang mengalir ni adalah sungai Indus. Okey, yang mengalir sebelah sini ni, ini adalah sungai Ganges. Okey, ini adalah sungai dia dekat tamadun India, di negeri India. Perkembangan dia kita akan tengok. Perkembangan tamadun India berlaku apabila pusat tamadun beralih dari lembah Indus ke lembah Ganges. Okey, kalau kamu ingat semasa tamadun Indus dahulu, okey, dia berpusat di sini. Okey, tamadun Indus berpusat di sini. Okey, akhirnya mereka berpindah ke sungai Ganges kat sini. Perubahan ini merupakan tahap kedua dalam tamadun India yang menjadi asas penting kepada perkembangan tamadun. Perkembangan di sekitar lembah Ganges membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil yang kita kenali sebagai Janapada, kemudian membentuk kerajaan yang lebih besar menjadi Mahajanapada. Okey, itu adalah gelaran dia. Pembentukan kerajaan-kerajaan ini telah mewujudkan kerajaan Magadha. Okey, ini adalah dia punya kerajaan. Okey, ini kamu tengok ni, ini adalah kerajaan-kerajaan kecil yang kenal sebagai Janapada. Okey, dan kerajaan kecil ini bergabung membentuk Mahajanapada. Okey, seterusnya kita tengok kerajaan Magadha. Okey. Muncul sebagai kuasa terpenting dan berjaya menguasai kerajaan India antara tahun 540 hingga 490 sebelum Masihi, dikaitkan dengan kedudukannya yang strategik di lembah Ganges yang membolehkannya mengawal laluan perdagangan utama di sungai Ganges. Ia memainkan peranan penting dalam tahap perubahan sistem politik India melalui perluasan kuasa. Kalau India dia adalah perluasan kuasa, tapi kalau macam saya terangkan sebelum ni, kalau macam untuk tamadun Yunani lebih kepada pentadbiran, tamadun Rom lebih kepada seni bina. Kalau untuk tamadun India ni lebih kepada perluasan kuasa. Ni perluasan kuasa. Ia turut menjadi asas kepada kewujudan kerajaan lain seperti dinasti Manda, dinasti Maurya, dinasti Gupta. Okey, ini adalah 3 dinasti yang kita akan pergi satu persatu next nanti ya. Okey, ini adalah lokasi Magadha. Okey, ini sungai Ganges tadi. Okey, daripada sungai Indus mereka berpindah kepada sungai Ganges dan akhirnya membentuk Mahajanapada, okey, dikenali sebagai kerajaan Magadha. Okey, ini adalah kerajaan Magadha. Seterusnya, okey, perluasan kuasa dalam tamadun India. Okey, ini yang saya katakan tadi. Okey, kalau India dia terkenal dengan perluasan kuasa. Kalau kamu tengok banyak cerita-cerita epik untuk tamadun India, memang dia akan luaskan kuasa. Okey, tengok. Kemunculan pelbagai kerajaan telah mewujudkan persaingan antara kerajaan untuk meluaskan kuasa. Okey, maksudnya kerajaan-kerajaan baru ni wujud. Okay, jadi mereka bersaing sama mereka untuk meluaskan pengaruh mereka. Okey, maksud perluasan kuasa apa maksud dia? Usaha yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan atau raja bagi menguasai dan meluaskan pengaruh di sesebuah kawasan atau usaha mengatasi pihak lain. Itu masuk perluasan kuasa. Okey, untuk meluaskan tanah jajahan dia lah. Okey,
faktor peluasan kuasa. Kenapa dia nak luaskan kuasa dia? Tak cukup ke tanah yang ada dekat negara dia? Kenapa dia nak masuk sampai ke tanah-tanah orang lain? Okey, kita tengok faktor dia. Kenapa? Apa menyebabkan faktor dia untuk luaskan kuasa dia? Luaskan kuasamu. Okey. Okey, dasar pemerintah. Yang pertama sekali ada dasar pemerintahan. Pemerintah menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan. Okey, saya bagi contoh. Okey, kalau pemerintah Malaysia kata, okey, kita melaksanakan dasar perluasan kuasa. Okey, kita serang Thailand. Okey, kita serang Singapura. Itu maksudnya dasar yang dibuat oleh pemerintah kerajaan tersebut. Tapi kalau Malaysia, kita tidak mengamalkan dasar perluasan kuasa. Okey, itu maksud dia. Itu dasar pemerintah yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, kekuatan ketenteraan. Okey, memerlukan pasukan tentera yang kuat untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Okey, kalau tentera kita kuat, bolehlah kita serang orang. Tapi kalau tentera kita pun lemah, macam mana kita nak serang orang? Okey, kalau orang serang kita, okey, kalau macam contohnya kita dah hantar tentera kita kat negara orang. Okey, adakah tentera yang ada dekat negara kita sendiri ni untuk mempertahankan negara kita cukup ke tak? Kita dah hantar separuh. Ada tak separuh lagi untuk mempertahankan negara kita? Okey, maksudnya kat situ. Okey, kalau kekuatan kita cukup, maksudnya kita boleh mengamalkan dasar perluasan kuasa. Okey, kalau macam kerajaan India ni, dia hantar tentera untuk serang negara orang. Okey, lepas tu ada tentera, sebilangan tentera yang tinggal dekat di negeri dia sendiri untuk mempertahankan negeri dia sendiri kalau ada negara lain yang serang negeri dia. Okey, maksudnya kekuatan tentera mereka sangat kuat. Okey, yang seterusnya, diplomasi keagamaan. Aspek keagamaan memainkan peranan dalam perluasan kuasa dan pengaruh selain daripada aspek ketenteraan. Maksudnya kat sini saya bagi contoh yang senang kamu lihatlah. Okey, kalau masa perkembangan Islam di Melaka, bagaimana Islam berkembang di Melaka. Okey, kalau orang tu orang Islam, bila dia berkahwin dengan orang bukan Islam tu akan memeluk agama Islam. Okey, maksudnya isteri dia akan peluk agama Islam. Okey. Okey, jadi kat sini bapa mentua dia tengok okey Islam ni bagus dan sebagainya, bapa mentua dia pula peluk agama Islam. Lepas tu nenek dia pula tengok okey Islam ni bagus, okey jadi nenek pula dia akan memeluk agama Islam. Jadi sekelompok itu akan memeluk agama Islam. Okey, akibat daripada diplomasi keagamaan tersebut. Sama yang dilakukan seperti negara India ini. Okey, perbuatan baik yang mereka lakukan menyebabkan agama mereka berkembang sampai ke seluruh dunia. Ini pun kita akan jelaskan satu persatu nanti di next video nanti. Diplomasi keagamaan, bagaimana pemerintah mereka dapat dikembangkan melalui keagamaan. Seterusnya lagi, keuangan. Pembiayaan daripada pembendaharaan kerajaan penting untuk perluasan kota. Cukup tak duit untuk beli senjata? Cukup tak duit untuk kalau macam untuk membeli perubatan? Okey, dah serang-serang orang, dah cedera sana cedera sini, ada tak ubat-ubatannya? Cukup ke tak? Okey, maksudnya sumber keuangan tu cukup ke tak? Okey, kalau kita ada tentera yang banyak pun tapi tak ada perisai, tak ada kelengkapan ketenteraan, baju perisai tak ada, tak boleh nak beli. Okey, pedang pun tak boleh nak beli, panah pun tak boleh nak beli. Okey, jadi tak cukup juga, tak boleh juga nak luaskan kuasa. Jadi kena ada sumber keuangan yang cukup untuk meluaskan kuasa. Jadi kerajaan India ni pada ketika itu mereka ada kekuatan keuangan yang banyak. Jadi mereka boleh buat pedang yang banyak, baju perisai yang banyak, boleh buat kelengkapan ketenteraan yang banyak. Okey, maksudnya sumber keuangan tu mereka tak ada masalah. Okey, faktor lagi, sumber manusia. Memerlukan sumber manusia yang mencukupi untuk mentadbir sesebuah kerajaan. Okey, maksudnya kat sini, okey, sumber manusia mereka, tenteranya ramai ke tak? Okey, rakyatnya ramai ke tak? Okey, jadi kat sini sumber manusia dia mereka sangat mencukupi untuk menghantar orang nak pergi serang pun boleh, nak mempertahankan negara sendiri pun mereka pun boleh, tak ada masalah. Okey, mereka cukup tenaga manusia untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Okey, sumber ke manusia dia. Okey, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini ada 5 dasar faktor perluasan kuasa yang diamalkan oleh tamadun India. Okey, habis untuk hari ini. Okey, tugasan kamu seperti biasa, tulis hari, tulis tarikh. Apa yang perlu kamu buat adalah kamu screenshot yang ni. Okey, kalau kamu tak nampak nanti, kamu boleh
Apa tu? Kamu boleh ulang balik video ni. Kau boleh tengok satu persatu. Okey, boleh screenshot untuk kamu salin faktor perluasan kuasa. Okey, tulis tajuk besar bab 7. Sekarang kita berada kat bab 7 Bab 7 tulis tajuk besar-besar tamadun India dan tamadun Cina. Okey, bab 7. Lepas tu faktor perluasan kuasa buat dalam bentuk peta buih. Macam ni lah. Okey, screenshot yang ni kamu boleh salin nanti. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.